Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Ibu bapa Zain Rayyan Abdul Matin didakwa di mahkamah atas tuduhan mengabaikan kanak-kanak autis itu dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal pada Disember tahun lalu. Bagaimanapun, Zaim Ikhwan Zahari dan Ismah Nira Abdul Manaf, masing-masing berusia 29 tahun, mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan dikemukakan terhadap mereka di hadapan Hakim Syahliza Warno. Mengikut pertuduhan, suami isteri itu didakwa sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap kanak-kanak berusia 6 tahun itu, mengabaikannya dengan cara yang mungkin akan menyebabkan kecederaan fizikal. Kesalahan didakwa dilakukan di Jalan PJU 10 Damansara Damai di sini antara 5 Disember lalu pada jam 12.30 hari hingga keesokannya jam 9.55 malam. Pendakwaan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1 Akta sama yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Mahkamah hendaklah sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman dinyatakan dalam subsection Kurungan 1 memerintahkan supaya orang yang disabitkan atas kesalahan di bawah subsection itu menyempurnakan suatu bond dengan penjamin untuk berkelakuan baik. Ia selama apa-apa tempoh dan dengan syarat yang difikirkan patut oleh mahkamah dan melaksanakan khidmat masyarakat. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Kuhayati Kuharon mencadangkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin terhadap setiap tertuduh. Syarat tambahan, pasport diserahkan kepada mahkamah dan melaporkan diri ke Balai Polis berdekatan setiap bulan, katanya. Peguam bela Zaim Ikhwan Fahmi Abdul Moin memohon jaminan RM5,000 bagi anak guam, namun tiada isu dengan syarat tambahan dicadangkan. Wang jaminan untuk memastikan kehadiran ke mahkamah. Jumlahnya tidak harus berbentuk hukuman dan jika terlalu tinggi, ia tidak dapat diluluskan serta tak selari prinsip bersalah hingga dibuktikan sedemikian. Jumlah jaminan dicadangkan terlalu tinggi selain anak guam memberi kerjasama penuh kepada Polis Diraja Malaysia PDRM, katanya. Peguam Ismanira Mahmud Jumat pula memohon jumlah jaminan kurang daripada RM5,000 untuk anak guam dan tidak membantah syarat tambahan. Tiada risiko melarikan diri. Kedua-dua tertuduh mengalami kemurungan melampau selain memberi kerjasama baik daripada awal siasatan hingga kini. Saya juga percaya dengan syarat tambahan mereka akan memberi kerjasama sepenuhnya. Jumlah jaminan tinggi akan seolah-olah menjadi hukuman, katanya. Hakim membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin ke atas setiap tertuduh dengan syarat tambahan melaporkan diri di Balai Polis setiap bulan serta tidak mengganggu saksi pendakwaan. Tiada syarat pasport kerana dokumen perjalanan tertuduh sudah tamat tempoh. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Julai ini. Zaim dan Ismanira ditahan Raymond pada 31 Mei lalu untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 302 kerana membunuh. Terdahulu Fahmi berkata, anak guam dan isterinya boleh didakwa atas pertuduhan selain di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh kanak-kanak autis itu. Pada 6 Disember tahun lalu, mayat Zain Rayyan ditemui dalam keadaan terbaring di anak sungai berhampiran rumahnya di apartmen idaman Sungai Bulu selepas dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Kanak-kanak itu dipercayai dibunuh apabila hasil bersiasat menemukan kesan kecederaan pada leher serta badannya akibat mempertahankan diri. Berikut kronologi kes kehilangan dan pembunuhan Zain Rayyan. 5 Disember 2023, Ibu Zain Rayyan berkongsi kisah kehilangan anaknya di Facebook. 6 Disember, Ibu Zain Rayyan dakwa anaknya hilang ketika menaiki tangga di Blok R, kediaman mereka sekitar tengah hari 5 Disember. Keluarga mangsa ikhtiar perubatan secara Islam dan adakan solat hajat. 9 malam, operasi pencarian oleh penduduk dan polis sekitar apartmen idaman membabitkan 2,482 unit kediaman. 10 malam, mayat ditemukan di anak sungai 100 meter dari kediaman keluarganya oleh penduduk.
Lokasi anak sungai tempat mayat ditemui adalah kawasan pencarian yang sudah dilakukan unit anjing pengesan K9 sebanyak 3 kali. Penemuan mayat diklarifikasikan sebagai kematian mengejut SDR. 7 Disember, keluarga Zain Ryan masih tunggu laporan bedah siasat. 5 petang, polis sahkan Zain Ryan dibunuh. Bedah siasat didapati ada kecederaan pada tubuh badan mangsa. Kes diklarifikasikan bunuh ikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Jenayah disemadikan di Perkuburan Islam, Seksyen 9, Kota Damansara. 6 petang, lokasi penemuan mayat Zain Ryan ditutup polis yang mula mencari bukti. 8 Disember, Pengarah JSC Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, mangsa dibunuh di lokasi lain sebelum ditinggalkan di anak sungai tempat penemuannya. 10 Disember, polis cari bukti di sebuah stor berhampiran Blok R selain ambil sampel di kediaman Zain Ryan. Polis Selangor sahkan setakat ini 48 individu diambil keterangan, babitkan ahli keluarga, jiran dan saksi. Sampel DNA diambil daripada 228 penduduk perumahan itu. Pemeriksaan dibuat terhadap 5,628 penghuni, babitkan 2,484 kediaman perumahan itu. 13 Disember, polis temui sehelai stokin dalam takungan air di anak sungai berhampiran lokasi mayat dijumpai selepas takungan disedut keluar. 3 individu dipercayai positif dada ditahan di apartmen Damai hasil saringan DNA kes Zain Ryan tetapi tidak terkait kes bunuh itu. 14 Disember, polis dapat maklumat 2 saksi dakwa terlihat Zain Ryan di tingkat 2 dan 3 Blok R apartmen Idaman kira-kira 5 petang hari mangsa dilaporkan hilang. Sebanyak 86 keterangan dan 238 DNA sudah diambil polis setakat ini. 23 Disember, Bukit Aman minta bantuan Interpol semak pangkalan data berkaitan beberapa maklumat diperolehi hasil siasatan kes Zain Ryan. 28 Disember, polis sahkan tak menutup siasatan kes bunuh Zain Ryan meskipun tidak petunjuk baharu setakat ini. 7 Disember, polis sahkan terima maklumat Interpol namun secara am. 6 Februari, Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Selangor tawar gancaran RM20,000 kepada pihak yang salut maklumat sehingga tertangkapnya pembunuh Zain Ryan. 21 Mac, polis nafi lambat bertindak dalam siasatan pembunuhan. Polis Selangor tegaskan sudah berusaha sejak hari pertama Zain Ryan dilaporkan hilang. 8 Mei, Pengarah JSC Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Ahmad Zain. 8 Mei, Pengarah JSC Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain tegaskan polis tidak pernah menutup siasatan kes bunuh Zain Ryan dan masih menanti petunjuk baru. 31 Mei, ibu bapa Zain Ryan ditahan di Puncak Alam Selangor pada jam 10 pagi. 1 Jun, ibu bapa Zain Ryan direman 7 hari oleh Mahkamah Majistret Petaling Jaya. 7 Jun, tempoh reman ibu bapa Zain Ryan disambung 6 hari lagi. 10 Jun, ibu Zain Ryan dibawa kembali ke apartmen Idaman untuk lakon semula situasi kejadian semasa kehilangan kanak-kanak itu sehinggalah mayatnya ditemui 6 Disember lalu. 12 Jun, Datuk dan Nenek Zain Ryan ditahan anggota di 9, Selangor jam 2.30 petang. 13 Jun, ibu dan bapa Zain Ryan dituduh di mahkamah kerana mengabaikan kanak-kanak autis itu dengan cara yang mungkin menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.